Okay, hari ini kita study satu bab yang baru iaitu bab 7 kadar tindak balas. Okay, tindak balas ini secara common sense kita dapati dia bahagi kepada dua jenis di mana satu akan berlaku dalam masa yang sangat-sangat singkat itu kita panggilnya tindak balas yang cepat Okey, contohnya nanti kalau kita masuk ke magma kita dapati sebaik saja kamu campurkan larutan pelampam 2 nitrat dengan larutan kalium iodida, mentakan kuning ini akan terbentuk dalam tempoh masa yang sangat-sangat singkat. So ini sebenarnya kita sudah belajar dalam bab 6 penyediaan garam tak terlarutkan. So kamu lihat di sini ini sebenarnya adalah garam tak terlarutkan. Kemudian yang magnesium tindak balas dengan oksigen ini pula adalah dalam bab 3 semasa kita mempelajari formula empiric. So ini pun berlaku dalam tempoh masa yang singkat. Okey. Kemudian seperti contoh-contoh yang lain seperti letupan kita dapati ini kita panggilnya tindak balas cepat. So dalam bab ini kita tak guna tindak balas kata kunci ataupun soalan itu dia tak guna tindak balas. Semua soalan yang ditanya adalah kadar tindak balas. Kadar ini kan nanti kita akan lihat sebenarnya bila kita sebut kadar ini maksudnya dia ada hubung kait dengan masa dia ada hubung kait dengan masa. So untuk kadar tindak balas kita mesti guna perkataan tinggi ataupun rendah. So kalau SPM kalau you tulis kadar tindak balas cepat itu you akan dapat markah kosong. Cepat memang tidak diterima Okey. Okey, seterusnya kalau tindak balas itu ambil masa yang sangat-sangat panjang, common sense apabila kita study bab ini, kebanyakan contoh ataupun teori kita boleh kaitkan dengan pengalaman atau pengalaman actually is, dalam kehidupan harian kita. So kita dapati kalau tindak balas itu ambil masa yang panjang, contohnya fotosintesis, pengkaratan besi ini, kita kata kadar tindak balasnya adalah rendah. So ingat the keyword is tinggi ataupun rendah. Okay. Okay, so apa kamu perlu buat sekarang ialah setelah kamu go through a few slide di depan ini, kamu boleh lengkapkan dalam modul pada muka surat 57 memang sudah ada tanda di sana muka surat 57 bahagian A dan B. So A dan B ini yang penting bahagian A itu kamu mesti guna kata kunci yang betul seperti yang cikgu tadi sudah terangkan. Kemudian yang B itu adalah berkaitan dengan pengalaman kamu. Kamu setiap kali apabila kita nak tentukan tindak balas ataupun kadar tindak balas, kita lujuk kepada masanya. Kalau masa panjang, maksudnya kadarnya adalah rendah ataupun sebaliknya. Okay, now kamu lihat yang mula-mula ni kita sebagai pengenalan saja. So actually bab ini dia ada banyak eksperimen Okay, eksperimen itu akan memang kita buat kamu lihat yang eksperimen ini. Okay, kadar tindak balas ini kita mesti boleh tentukan melalui eksperimen ataupun pemerhatian yang kita dapat sewaktu kita melakukan eksperimen. Maksudnya dia mesti boleh menunjukkan sesuatu yang kita boleh ukur. Contohnya yang pertama dia membentukkan mentakan. Actually ini kita memang buat mentakan kuning itu. Okay, macam mana kita tentukan kadar tindak balasnya?
Okey, kita ambil satu kertas putih ni, ya, kita tandakan satu pangkal X ini. So, kita letak bahan kimia di atas pangkal X itu, kemudian kita tambahkan bahan kimia yang lain. So, sebaik saja kamu tambahkan, tindak balas kimia akan berlaku. So, apa kita buat? Kita catat masa, ya, of course, ya, kadar ini maksudnya kita ukur apa? Ukur masa. So, apa kita buat? Kita akan ukur masa apabila mentakan itu menutupi pangkal X. Sebaik saja dia menutupi pangkal X itu, kita stop jam rantik kita. Itu ialah apa yang kita maksudkan diukur. Boleh diukur. Okay. So, kita lihat yang contoh yang seterusnya. Okay. Yang ini pula, kita akan biar tindak balas kimia berlaku di sini. Tindak balas berlaku, kita dapati jisim untuk bahan tindak balasnya akan berkurang. So, kita ambil kita ambil bacaan di sini lah. Kita lihat berapa dia sudah berkurang jisim dia. So, kita akan buat calculation. Nanti cikgu bagi contoh ya semua ni. Okey, kalau bahan kimia itu adalah pepejar, kita guna jisim. Kita akan guna jisim kalau bahan itu adalah pepejar. So, bahan kimia kita lah so penting tau. Okey, kalau bahan kimia yang kita gunakan itu adalah larutan aqueous, kita akan ukur kepekatannya. So, biasanya kepekatan ini memang sukar ya untuk kita ukur dalam makmar. So, biasanya dia tak guna cara ini. Biasanya dia guna jisim ataupun isi batu gas. Kamu lihat ya, nanti kita lihat contoh yang ada. So, ingat ya, kepekatan ini adalah untuk larutan aqueous. Okay. Unit penting ya untuk ini. Ya, unit penting. Maksudnya kuantiti bahan itu. Kuantiti bahan itu. Okay, seterusnya. Ada satu contoh ini paling popular. Memang kita buat di makmar ya. Kita memang buat tindak balas ini, eksperimen ini di makmar. So, kita biarkan tindak balas berlaku di sini. Contohnya, cikgu bagi satu contoh ya. Kita boleh masukkan kepingan zinc, tindak balas dengan asid. Ini kita sudah study dalam bab 6. Logam tindak balas dengan asid, dia akan menghasilkan garam. Ya, garam ini, pada masa yang sama, dia akan membebaskan gas hidrogen. Saya boleh bagi tahu kamu lah. Untuk bab ini, pembebasan gas hidrogen ini, ya, maksudnya tindak balas antara logam dengan asid so popular dalam SPM. So, maksudnya persamaan tindak balas ini kita kena ingat. Ya, logam tindak balas dengan asid. So, apa cikgu buat? Kita mesti seimbangkan. Okay, so apa kita buat ya? Kita akan ukur isi batu gas yang terbebas ini. Ini adalah min. Apa yang kita akan study untuk bab ini? Perubahan isi batu gas. Okey, oleh kerana ini adalah hasil. Hasil maksudnya semakin lama you jalankan eksperimen, semakin banyak you akan dapat hasil itu. So, hasil semua kita guna keyword penambahan. Dia mesti bertambah punya untuk hasil. Untuk bahan tindak balas di depan sini, dia semakin berkurangan semasa tindak balas. Hasil dia mesti semakin bertambah. Okay. So, isi batu gas ya adalah paling penting sekali dalam bab ini. Okay. So, ingat ini ialah apa yang kita perlu ingat untuk kita menjawab soalan SPM. So, tahun depan lah, 20, bukan 2, yes, you are SPM 2022 means tahun depan 2023.
Ya, you akan sit for your SPM. Okay. So, ingat ya, saya memang keluarkan jam ranting ini. Dalam makma memang kita guna jenis ini. Ya, guna jenis ini. So, actually, kalau nanti kita balik ke sekolah, kita perlu ada pengalaman untuk macam mana kita nak gunakan jam ranting macam ini. Okay. So, kita lihat apa dia kadar tindak balas. Kadar tindak balas ya adalah perubahan kuantiti. Ini kamu mesti hafal. Apa itu kuantiti? Kuantiti kalau dia berpecah seperti tadi, kalau dia berpecah, kuantitinya adalah jisim. Yang cikgu kurungan ini ialah kuantiti. So senang saja. Kalau you sudah kena pasti bahan itu adalah berpecah, unit yang kamu ganti di atas sini mestilah jisim. Maksudnya mesti dalam unit gram. Okey. Kalau dia adalah larutan aqueous, biasanya kita adalah kuantitinya adalah kepekatan. Okey, so kepekatannya cikgu sudah terbalik. So kepekatan ini dia adalah untuk larutan aqueous. Larutan dia akan guna so saya tulis unit juga gram. Ini kepekatan, jangan lupa ya dalam bab 6 kita sudah study adalah mol per TM padu. Ya, ini adalah unit untuk kepekatan. Kemudian kalau dia adalah gas, of course saya bagi tahu dalam bab ini kita fokus kepada gas. Okey. Kalau gas adalah isi padu gas. Okey, isi batu gas itu boleh kita guna dalam cm padu ataupun tm padu. So, ini unit kita perlu tahu ya. Ini dikatakan perubahan kuantiti. Okey? Okey, apa? Bermasa. That's why masa adalah di bawah. Maksudnya kadar tindak balas adalah berkadar songsang dengan masa. Okay. So, masa ini kita boleh sebut dalam unit saat adalah paling popular. Okay, kadang-kala dia adalah dalam minit. Tak apa, kita ikut soalan saja. Dia mau saat, kita ganti saat. Kalau dia tanya dalam minit, kita gantikannya dalam minit. Okay, now ini sebagai satu gambaran yang asal. Apa itu tindak balas kimia? Okay. Tindak balas kimia, kalau dia pada masa kosong saat ini, maksudnya sebelum tindak balas, actually, apa yang kita dapat itu, zara-zara itu semuanya adalah bahan tindak balas. So, saya guna merah untuk bahan tindak balas, biru adalah hasil tindak balas. Okey, semakin lama kita jalankan eksperimen, ini sangat penting tau, basic ini untuk teori yang kita akan study dalam bab ini. Buat sementara ini is sebagai satu pengenalan saja. Okey. Semakin lama kita jalankan eksperimen ini maksudnya semakin lama kita jalankan eksperimen, semakin banyak zara-zara bahan tindak balas akan tukar menjadi zara-zara hasil tindak balas. So, apabila semua sudah bertindak balas, kita kata tindak balas itu adalah sifar. Tindak balas itu sudah lengkap. So, kadarnya adalah sifar. So, konsep ini penting ya. Okey, kamu lihat. Apabila saya terangkan bahagian sini, you nampak tak? Cikgu fokus kepada perkataan zara. So, you akan dapati nanti ya, semua soalan yang kita akan, kita nak jawab dalam kertas soalan SPM. Untuk bab ini, semua jawapan kita mesti ada kata kunci ini. Zara-zara. Nanti cikgu akan tegaskan lagi lah. Ini dia kadar tindak balas. Okey, mula-mula kita perlu tahu bentuk graf yang kita mungkin dapat.
Okey, kalau you dapati graf dia menurun macam ini, ya going down punya, ini mesti untuk bahan tindak balas. Sangat-sangat senang ya. Sebab bahan tindak balas mesti semakin berkurang. Semakin lama jalankan eksperimen, bahan tindak balas berkurang. Okay, zara-zaranya berkurang. Jisimnya berkurang. Kepekatannya berkurang. Itu maksud dia. Okay. Kemudian, kalau kita dapati grafnya going up, kemudian dia menjadi straight line macam ni. Ini yang graf kita akan lukis nantilah. Okay, ini going up punya, dia mestilah hasil tindak balas. All this akan keluar dalam your SPM. Ya. Okay, going up, hasil tindak balas. Hasil tindak balas mesti kaitkan dengan perkataan penambahan. Okay. Apa dia? Bahan tindak balas mesti kaitkannya dengan pengkurangan. Semakin lama, semakin berkurang. Okay, kita lihat latihan lagi. So, you akan lengkapkan semua inilah selepas study ini. Okay, so come. Kita dapati muka surat 58 ya. Okay. Okay, come. Kita lihat. Kita bagi satu tindak balas. Kalsium karbonat. Ya, ini bahan yang paling popular dalam bab ini. Selain daripada nama kalsium karbonat, kita panggil dia juga sebagai batu mamar. Tiles. Ya, rumah kamu memang ada ramai dia memang dibuat daripada batu mamar. Okay, exam dia macam ni tau. Dia sebut batu mamar. So, dia memang anggap ya, science student, SPM punya science student, dia memang sudah tahu. Batu mamar maksudnya kalsium karbonat. You boleh tulis formula ni. Ini sebenarnya adalah tindak balas dalam bab 6. Logam karbonat bertindak balas dengan asid akan menghasilkan garam dan membebaskan gas karbon dioksida dan air. Okay, never mind. Kita lihat sekarang, sebelum anak panah, ini dengan ini adalah bahan tindak balas. Dia mesti going down punya. Grafnya mesti menurun. Okay, kemudian yang garam ini, kalsium nitrat, karbon dioksida, air ini adalah hasil tindak balas. Grafnya mesti meningkat, going up. So, sangat senang lah. Kalau dia, okay, ini sebab soalan dia tanya kepekatan. Mengapa dia guna kepekatan? Tadi cikgu sudah bagi tahu, kalau dia larutan aqueous, kuantiti yang kita guna adalah kepekatan. So now, you nak masuk form 5 dah. You mesti tahu unit yang ada dalam kimia. Kalau larutan aqueous, dia mesti mol per dm3. dm badu. Ya, dm3 samalah. Okay, ingat ya. Even ini ialah lakaran graf ya. You mesti label dengan tulis unit dia pada paksi Y and paksi X. Kalau tak ada label ini, maka tak ada. Ya, bila you label, cikgu ingat lagi ya, untuk kedua-dua paksi itu, kamu mesti ada tajuk dan unit dia. So, untuk ini dia berkurang lah. So, kita buat graf macam ni. Satu curve. Ya, garis lengkung and then dia menjadi straight. Mengapa dia straight? Sebab tindak balas sudah lengkap di sini. Okay, kalau you lihat ya, cikgu bagi saya balik ke graf lagi ni. Mengapa kita dapat graf macam ni? Nanti kita akan bincang in detail lah. Okay, so ini maksudnya tindak balas berlangsung sampai di titik dia mula menjadi straight line di sini. Ini tindak balas lengkap. Ini tindak balas lengkap. Ini penting tau. Sebab sentiasa dia minta kamu sebutkan masa tindak balas lengkap di sini. Ini dia. Ada ramai budak dia akan ambil ini.
Dia fikir ini dia tamatkan eksperimen dia. Sebenarnya bukan. Tindak balas lengkap ialah point sini. Untuk ini pula, you going up sampai dia jadi straight line. Dia mesti ada satu point dia jadi straight line. Okay, ini tak berapa apa ya, tak apa. Ini maksudnya tindak balas lengkap. Lengkap maksudnya kadar tindak balas adalah sifar. Okay. Ini dia pengkurangan sebab bahan tindak balas. Cikgu ambil satu contoh lagi. Ini nampak tak? Kalsium karbonat. Ini kerana dia adalah pepejah. So, kalau dia pepejah, kuantiti yang kita guna adalah jisim. Nampak tak? Label itu, tajuk itu, dengan unit itu adalah sangat penting. So, jisim. So, I faham kalsium karbonat. So, ini yang what you study ya. Jisim. Untuk pepejah. Tadi itu, mol per TM badu itu adalah untuk kepekatan. So, dia going down. Okay. Kita tengok satu contoh lagi. Sekarang soalan dia tanya, lakarkan graf untuk karbon dioksida. Okay, karbon dioksida memang you all sudah sangat-sangat familiar dengan inilah, tak ada masalah ya. Dia adalah gas. Gas biasanya dalam magma ya kita guna CM badu. Sebenarnya boleh guna TM badu juga sebab dalam magma apabila kita buat eksperimen ya kuantitinya tak begitu banyak. Hampir semua soalan SPM adalah unit. Unit dia adalah dalam CM badu. CM badu ya, isi badu gas melawan massa. You see? Sini mesti massa punya. Paksi X ini mesti massa. Okay. So, you sudah study 3 unit yang penting lah dalam bab ini. Tapi graf, kalau you tanya cikgu, mana satu graf yang paling popular dalam SPM? Graf jenis ini. Ya, nanti kita akan buat. Okay. Seterusnya, kita lihat slide yang seterusnya. Okay, ini dialah sebagai lumusan tadi. Okay, kata tindak balas, kita ada banyak cara dia boleh tanya mana-mana satu. Actually, satu sajalah waktu exam. Dia tanya satu saja, dia tak akan tanya 3 punya. Okay, pertama, kamu mesti kena pasti dia adalah bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas. Kemudian, kamu tentukan dia adalah pepejah, dia adalah larutan aqueous ataupun gas. Sebab unit dia akan jadi berbeza. Unit bagi kadar tindak balas akan jadi lain. Nampak tak? Dia jadi lain. Jadi lain. Nampak tak? Ini dia kepekatan. Okay, ini maksudnya kepekatan bahagi massa. Ini maksudnya jisim bahagi massa. Negative 1 ini maksudnya bahagi. Okay. Actually, ini yang saya nak share dengan kamu. Dalam magma, memang kita buat eksperimen ini dengan set up radas macam ini. So, kita harap nanti kita jumpa balik, kita akan back to normal lah. Back to normal, so kita boleh buat semua eksperimen. Okay. Okay, now kita lihat contoh macam mana kita nak buat calculation. Ini contoh dia. Okay, gambar aja ini. Kalau kamu lihat gambar aja ini adalah kalsium karbonat tindak balas dengan asid. Semua ini bukan perkara yang baru. Kita sudah study dalam bab 6. Bab 6. Asid tindak balas dengan logam karbonat. Ya. Please hafal balik semua benda ni. Sure come up punya dalam SPM. Memang dia guna balik apa yang kamu study dalam bab 6. So, dia akan menghasilkan garam, menghasilkan CO2. Ini saya panggil hafal punya. And then, dia mesti menghasilkan air. Okay, so inilah saya repeat banyak kali dah. Dalam bab 6, kita kena hafal. So, you bina persamaan ini
sewaktu exam. Okay, now soalan dia, kita ambil perubahan kuantiti untuk kalsium karbonat. So, kalsium karbonat oleh sebab dia adalah pepecah, so cikgu ambil unit dia dalam jisim. Jisim. Pepecah mesti guna jisim, gram. So, kita ambil perbezaan dia sebelum tindak balas dan selepas dia tindak balas. So, ambil ini tolak dengan ini. Kemudian kita bahagi dengan masa yang diambil di sini, iaitu 30 saat. So, dari sini kita dapatlah unit dia. Okey, untuk bab ini, kadar tindak balas. Unit adalah paling penting sekali. Kalau unit kamu salah, your jawapan mesti salah. Okey, ini betul pun, unit salah, sama juga, you akan dapat markah kosong. Okey. Ini satu contoh dia. Kita lihat contoh lagi satu. Ini adalah berkaitan dengan isi padu gas. Okey, kalau rujuk kepada maklumat yang kita dapat, ini pun bab 6, logam tindak balas dengan asid menghasilkan garam dan gas hidrogen. Tolong ya. Dua rumus tindak balas ini mesti hafal. Mesti hafal ya. Okey. Informasi dia bagi, maklumat yang dia bagi untuk eksperimen ini adalah 25.6 cm3. Saya sangat-sangat peka ya, apabila saya nak jawab soalan, saya tengok unit dia. Ini adalah unit khas untuk gas. So, atas ini, perubahan kuantiti ini, sebab perubahan kuantiti ini, dia boleh guna bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas. We don't care. Asalkan satu saja. Okey, untuk eksperimen ini, soalan ini, kita rujuk kepada perubahan isi padu gas hidrogen. Ini dia sentiasa sebut dalam tanya dalam soalan SPM. Bagaimana kamu menentukan kadar tindak balas untuk eksperimen ini? So, kita mengukur perubahan isi padu gas per masa. Itu jawapan dia. Actually is, tuliskan rumus ini dalam ayat. So, gantikan 25.6. 25.6. Okey, lihat sini. Dia bagi dalam minit. So, minit ini pentinglah. Kita akan tukarkannya menjadi saat. Supaya akhirnya saya dapat cm3 per second. Per saat lah. Okay, actually, dalam soalan macam ni, kamu boleh guna 25.6 bahagi dengan 3. Okay. So, kalau you buat macam ni, boleh juga. Tapi akhirnya, your jawapan is cm3 per minit. Unit itu penting lah. You mesti tulis unit itu dengan betul. cm3 per minit. You boleh buat macam ni. Okay. Tapi, kalau soalan objektif, ataupun dia sudah nyata unit itu dalam soalan, kamu mesti tukar. Okay. Okay, kita lihat dalam modul muka surat 58 hingga 59, cikgu sudah sediakan 8 soalan ya. Kamu mesti cuba semua soalan ini. Okay, now kita cuba 2 soalan dulu. Okay, sebagai contohnya yang sangat-sangat senang. Sangat-sangat senang ya. Okay, so kita lihat. Saya ambil soalan 3. Nanti you buat lah. Okay, soalan 3. 4.85 gram serbuk besi bertindak balas lengkap dengan asid hidroklorik cair dalam 0.5 minit. Okey, dia minta kamu hitungkan kadar tindak balas purata dalam unit gram per saat. Dari sini
saya sudah tahu apa rumus dia. So, exam, sebenarnya you tak payah tulis perubahan jisim theorem. Tapi kalau you nak tulis pun tak apalah. Perubahan jisim theorem. Ini mesti masa. Okay, and then kita faham dia sudah bagi unit di sini. U sini mesti ganti dengan jisim. Okay, so senang saja. Ini sudah dalam jisim. Tak payah apa-apa dah. Ganti saja. Okay. Bahagi dengan masa. Okay. Lihat ya. Masa ini ialah minit. Ini sangat-sangat penting ini. Ini minit tak boleh ganti ya terus kepada saat. So, apa kamu buat? Kamu mesti ubahkannya kepada saat. So, we put 0.5 darab dengan 60. Okay, so kalau you check ya, jawapannya adalah 0.16. Ikut unit dia, atas ialah gram, bawah ialah saat. So easy. Ini semua boleh buat ya. Sangat-sangat popular dalam soalan objektif. Sangat-sangat popular ya. Okay. Okay, ambil satu contoh lagi, iaitu soalan 4. CM3. Saya sudah tahu lah, ini maksudnya isi padu gas. Yang dapat dikumpulkan, maksudnya hasil tindak balas itulah. Okay, dalam masa 130 saat. So, kita semak dia punya unit dulu. CM3. Yes, CM3. Saat. Ini pun saat. Okay. Okay, setiap kali dia bagi ini, saya akan bulatkan ini supaya saya boleh bina rumusnya. Iaitu ini, dia akan guna perkataan perubahan. Kalau you tak mau guna perubahan, you boleh ganti dengan penambahan. Ya, yang contoh tadi itu, kita boleh guna pengurangan jisim ferrum. Untuk ini, penambahan boleh. Yang penting sekali adalah isi padu gas. Tapi saya kata, dalam SPM, kita sebenarnya tak payah tulis ini pun. You boleh terus ganti saja. So, ini mula-mula cikgu tunjuk lah. Okay, so terus ganti saja. Okay, ganti dengan saat dia 130. Okay, so jawapannya saya rasa nanti setiap satu soalan kamu buat itu, kamu boleh semak jawapannya. Sebab jawapan memang ada. Ya, memang ada. So, you boleh semak. You boleh semak. Okay. So, senang saja untuk yang awal-awal ni. Okay. Okay, now ini ialah tugasan sebelum Jumaat ini. Kita ada satu lesson. Okay, cikgu buat macam ni ya. Kadang-kadang kalau saya tak free, saya akan buat, saya upload, I share dalam YouTube saya. So, you boleh rujuk and study bila-bila saja. Okay, so semua nota ini, modul ini, kamu lekat dalam buku panjang ya. Mulai bab 7, kita kena kutip lah sebab saya rasa kita akan bersemuka di sekolah lah untuk belajar tingkatan 5. Ya. Okay, so you lekat and then you buat latihan. You lekat, you buat latihan. Okay. So, kita lihat apa cikgu minta kamu buat. Ini sebenarnya you have to turn to muka surat 60 lah. Okay, saya nak kamu siap graf itu dulu sebelum saya nak lanjutkan. Okay, next lesson adalah sangat-sangat penting. Semua soalan SPM dia akan tanya ikut lesson kita, the second lesson itu. Macam mana kita nak tentukan kadar tindak balas dari graf. Of course, bab ini memang kita fokus kepada graf. Kita memang dapatkan kadar tindak balas dari graf. Bab ini, graf. Ya, jam rantik, graf. Okay, ingat tu. So, apabila kamu lukiskan graf, so kalau graf itu ialah portrait, kamu jangan jadikan dia landscape. Betul tak? So, apa kamu buat? Ikut bentuk dia.
Kemudian kamu lukislah paksi Y dengan paksi X. Okey, lihat ya. Apabila kita semak jawapan SPM, kita adalah ikut ini. Ingat 4 perkara ini. Skim pinjaman buku teks, iaitu SPPT. So, siapa yang bertugas dalam unit ini, ingatkan ini. Okey, graf, skala. Skala itu mesti konsisten and then lebih daripada setengah daripada kertas graf kita. Okay. Kemudian paksi, ya, seperti tadi dia mesti ada tajuk dan unit dia. Tapi tajuk and unit ini memang sudah ada dalam jadual. So, cikgu buat nota di sini, kamu rujuk kepada jadual. Salin bulat-bulat sahaja. So, you won't make mistake. Maka itu mesti dapat dah. Kemudian, kita akan pindah titik dulu. Titik itu memang pindah ikut apa yang dia bagilah. Kemudian, kita lukis graf itu dengan licin. Maksudnya, biasanya kita tak sambung semua titik ya. Kita tak sambung semua titik. Okay, so lihat. Ini tugasan kamu ya, mesti siap ini sebelum saya nak masuk lesson Jumaat ini. Ya, ini kena siap dulu. Okay, lihat. You akan dapat graf ini. Saya pun lukis tau. Ini maksudnya graf yang cukup besar. Memang dia sudah cover more than half of your graph paper. Ini maksudnya half. I tak mau ada budak dia letak sini 10, 20, 30, 40, 50, 60. So, graph itu akan jadi sangat kecil di sini macam ni. Itu yang akan hilang maka kamu lah. Okay, kita rujuk, kita ulangi sekali lagi. Iaitu skim pinjaman buku teks. Okay, kita tengok skala. Skala okey tak? Cukup besar. Okay, ini untuk paksi X pun nak. Kita tengok masa. Ya, masa. So, masa di sini, you jangan songsang ya. Kalau you songsang, you jawapan akan salah punya. Okay. Untuk masa, kita konsisten juga. 30, 60, 90, 120. Ini maksudnya konsisten. Okay, kita cek macam ni. So, ini satu markah. Okay, satu markah. Take satu markah. Paksi, mesti ada tajuk dan unit. Tajuk dan unit. Dua-dua paksi pun betul, barulah kamu boleh dapat satu markah. Dia mesti dua-dua paksi pun betul. Okay. Kemudian kita lihat, kita akan pindah semua titik ini. Kita akan cek. Okay. So, semua titik ini sudah pindah dengan betul. Okay. Kita akan sambungkan. Ini kamu akan guna your pembaris ya, yang flexi curve atau apa. Atau pembaris pun boleh, tapi you kena bengkokkan dia sikit lah. Okay. So, saya akan sambungkan. Saya tak mau turun naik ya. Okay, so you dapati titik ini memang out sikit tak apa. Saya bagi tahu, bukan sambung semua titik. Kita nak satu graf yang licin, smooth. Okay, so saya akan dapat satu graf macam ni. Ini out sedikit tak apa, tapi jangan out banyak sangat ya. Lari banyak sangat, nanti kita nak buat calculation di atas graf ini, dia tak jadi. Okay, sini. Dia mesti jadi straight line. Maksudnya tindak balas. Ini ialah tindak balas lengkap. I put here. Maksudnya tindak balas sudah stop sini. Bukan stop di sini. Masa tindak balas lengkap, ambil masa ini. Ini ialah tindak balas lengkap. Okey, untuk kamu boleh cuba jawab soalan pada muka surat 60 ini yang A to actually you boleh jawab sampai A to E. Yang lukis graf ini adalah soalan F. Ya, soalan F. So, ini tugasan kamu lah. So, untuk first lesson ini, kita sampai sini sahaja. Okey, apa-apa pun kalau tak faham ataupun ada masalah apa-apa, kamu boleh teks saya ya. Okey. Okey, terima kasih.